Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang procurement with ethics and social responsibility. Saya Nurfazillah binti Yani, nombor pendaftaran saya 02 DRS 18F 1013. Nama saya Nur Aisyah binti Mazlan, nombor matrik 02 DLS 18F 1044. Nama saya Siti Kanisa binti Sazali. Nombor kad matrik saya 02 DLS 18F 1007. Sekarang saya akan menerangkan tentang artikel berkenaan environmental corporate social responsibility. Corporate social responsibility merujuk kepada komitmen berterusan dalam perniagaan untuk melakukan etika dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat setempat. Profesor Achik B. Correll, seorang pakar perniagaan daripada University of Georgia, Amerika, telah meneliti dan menulis mengenai CSR ini. Terdapat 4 peringkat untuk tanggungjawab sosial. Yang pertama, tanggungjawab ekonomi. Yang kedua, tanggungjawab undang-undang. Yang ketiga, tanggungjawab etika. Dan yang keempat, tanggungjawab dermawan. Disebabkan oleh pengaruh prinsip CSR, syarikat cenderung untuk melakukan CSR untuk mencapai objektif seperti kesamarataan jantina, integriti dan alam sekitar dan menyalurkan sumber-sumber mereka untuk menyokong perubahan positif. Oleh kerana itu, syarikat dianggap mempunyai kewajipan baru dalam memajukan prestasi persekitaran mereka. Mereka harus membuat pemerhatian dalam penilaian kesan persekitaran dan sentiasa meningkatkan kesan persekitaran daripada aktiviti mereka dengan membaiki produk mereka. Selain itu, inisiatif ini juga dapat mengurangkan kos mereka dari segi pembayaran insurans, menjimatkan tenaga dan mengurangkan potensi mereka dalam masalah liability. Akhir sekali, pengguna akan lebih berpuas hati dan dapat meningkatkan prestasi syarikat secara berterusan. Okey, artikel ni menceritakan mengenai pengurusan CSR dan juga COVID-19 dalam Commercial Estate Group dan juga This Week in FM. Artikel ni dekat UK. CSR ni adalah perkataan Corporate Social Responsibility. Okey, CSR ni adalah sejenis peraturan perniagaan yang dipertanggungjawabkan secara sosial. Biasanya CSR ni banyak dipraktikkan dalam syarikat untuk beri sumbangan positif kepada masyarakat, ekonomi dan juga persekitaran. COVID-19 ni diberi kesan yang besar kepada operasi dalam sesebuah syarikat tu. Lepas tu dia pun boleh melemahkan juga sistem CSR. Peter Carr, iaitu ketua pengurusan dalam syarikat ni, didapati bahawa CSR ni adalah penting dalam pengurusan COVID-19 dan beliau menyatakan bahawa syarikatnya memberi tindak balas yang berkesan terhadap COVID-19 ni. Jadi mereka pun bekerjasama dan membantu sesama syarikat di seluruh dunia jaga kesihatan dan juga kesejahteraan semua pekerjanya. Jadi Peter Carr ni dia menitik beratkan CSR dalam kalangan pekerjanya. So dia jaga kesihatan dan juga kesejahteraan pekerjanya semasa pandemik ni. Masa lockdown dekat UK ni, dia menyebabkan kualiti udara dia meningkat. Sebabnya pelepasan karbon yang berkurangan sebab semua orang kan duduk dekat rumah sebab PKP. Jadi mereka anggap bahawa pemulihan hijau ni dapat menjaga kesihatan manusia dan juga bumi dalam satu masa. Jadi pengurusan tenaga hijau ni boleh capai matlamat untuk melestarikan alam sekitar. Tapi syarikat ni perlu berusaha kuatlah sebab nak cari modal untuk pelaburan lebih-lebih lagi pada musim pandemik ni yang menyebabkan ekonomi syarikat ni lemah
akan jatuh. Jadi kesimpulannya dalam artikel ni, dia nak cakap yang Peter Khan ni dia berusaha untuk membangunkan syarikatnya dengan cara menjaga pekerjanya dan juga melestarikan alam sekitar. Okey, yang artikel yang ketiga ni nak memberitahu kita tentang how recycling can boost corporate social responsibility (CSR) ataupun bagaimana kita semula dapat meningkatkan tanggungjawab sosial corporate (CSR). Antara langkah-langkah yang boleh diambil syarikat ataupun titik permulaan yang baik untuk mencapai usaha adalah telah disenaraikan dalam laporan 2015. Antaranya ialah yang pertama, reka bentuk pembukusan dan mempertimbangkan kita semula. Yang kedua, reka bentuk yang serupa. Yang ketiga, fokus yang mengurangkan tenaga, penggunaan air dan pelepasan. Yang keempat, memuatkan dan mengoptimumkan pengurusan sampah. Yang kelima, menyokong amalan pelupusan yang mesra alam. Sekarang saya akan membentangkan tentang Code of Ethics in Purchasing, iaitu kod etika dalam pembelian. Yang pertama ialah konflik dalam kepentingan, iaitu conflict of interest. Elak dari sebarang aktiviti peribadi, iaitu avoid any personal activity. Sebagai contoh, wujud hubungan pribadi antara pihak supplier dan buyer yang menyebabkan pihak supplier memilih untuk berurusan dengan pihak buyer yang lain. Seterusnya, avoid lending or borrow money, iaitu elak daripada meminjam duit dari. Poin yang seterusnya ialah perception. Avoid business relationship with friends, iaitu elak daripada melakukan hubungan bisnes dengan kawan. Yang seterusnya ialah avoid holding business outside office. Itu elak daripada melakukan aktiviti perniagaan di luar pejabat atau kawasan bekerja. Okey, seterusnya ialah gratuities. Gratuities ni ialah never accept gift from the supplier. Ia memberi maksud kepada jangan terima atau minta duit, pinjaman, hadiah atau perkhidmatan dari supplier yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua ialah never solicit gratuities in any form. Maksud dia ialah jangan minta duit dalam bentuk apa pun, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk majikan. Melainkan kalau majikan tu dah tentukan dan dia dah bagi tahu supaya tak ada pelanggaran etika yang berlaku. Code of Ethics yang seterusnya ialah relationship with supplier. Okey, poin yang pertama ialah maintain and practice to the highest degree. Okey, maksud dia adalah kekalkan dan praktik etika perniagaan dengan bergaul dengan supplier, tak kira semasa makan tengah hari ataupun semasa meeting dengan mereka. Yang kedua ialah protect the supplier business. Okey, ini maksud dia patuh dan juga lindung bisnes supplier dan juga undang-undang mengenai rahsia mereka dengan mengelakkan pengesahan produk secara terbuka. Kiranya kita tak war-warkan kepada orang lain rahsia antara kita dan juga supplier tu. Okay, relationship with employer. First, remain free of any interest, iaitu bebas daripada aktiviti atau minat yang boleh memudaratkan atau bertentangan dengan majikan yang boleh menjejaskan hubungan majikan dan pekerja. Second, refrain from engage activity, iaitu tidak terlibat di dalam aktiviti di mana pembeli mempunyai kepentingan kewangan peribadi secara langsung atau secara tidak langsung yang ketara. Seterusnya ialah unethical practice in purchasing. Amalan tidak beretika dalam pembelian. Poin yang pertama ialah accepting supplier favor. Accepting supplier favor is against corporate policy because
is pursuing as influencing and manipulating decision making as a buyer. Poin seterusnya ialah reciprocity, iaitu timbang balik. Sebagai contoh, apabila berlakunya reciprocity, ia akan mempengaruhi buyer untuk membuat pilihan dalam pembelian dan menyebab berlakunya reciprocity. Okey, seterusnya ialah personal buying. Personal buying ni dia macam buyer ni ambil kesempatan dengan supplier untuk kepentingan diri dia sendiri. Jadi dia suruh supplier tu beli barang untuk dia tapi digunakan nama syarikat. Akhirnya tu macam dia pentingkan diri sendiri tapi diguna nama syarikat. Financial conflict of interest ni, maksud dia konflik yang timbul apabila sesuatu syarikat tu dia bekerja dengan ahli keluarga dia sendiri. Contohnya macam pengurus projek tu dia bagi award ataupun boleh bagi ganjaran kepada syarikat tersebut. Sebab apa? Sebab syarikat tu dikendalikan oleh anak saudara dia. Jadi dia daripada situ dia akan ada konflik. Okey, seterusnya personal conflicts of interest. Konflik ni boleh terjadi apabila seseorang individu tu menjadi tak boleh dipercayai kerana pertembungan antara kepentingan peribadi, tugas ataupun tanggungjawab. Yang seterusnya, disclosure of confidential